Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Uh, Terima kasih moderator Kolokium Aktiviti Kesejahteraan 2020. Bersama saya Dr. Aizu. Saya akan membentangkan kajian yang dilakukan bersama dengan Cik Nurul Syuhada tentang kesan moderasi tinjauan semula setara dua pihak dalam meningkatkan integriti pelajar matrikulasi. Kolej Matrikulasi merupakan pusat pengajian pra-universiti. Sistem pembelajaran di matrikulasi dirangka dan disusun supaya dapat membantu transisi pelajar daripada sistem pembelajaran di sekolah kepada sistem pembelajaran di universiti. Sistem pembelajaran di matrikulasi ini penting sebagai persediaan pelajar untuk memasuki pusat pengajian tinggi. Pelajar didedahkan dengan pembelajaran berkumpulan dan berpusatkan pelajar, manakala pensyarah berfungsi sebagai fasilitator dan pemudah cara. Pelajar bertanggungjawab terhadap pembelajarannya sendiri. Oleh itu, amat penting untuk mewujudkan nilai integriti yang tinggi dalam kalangan pelajar matrikulasi. Sesi pedagogik di matrikulasi adalah selari dengan kaedah yang diamalkan di universiti, iaitu sesi tutorial dan amali berpusatkan kepada pelajar dan pensyarah bertindak sebagai fasilitator. Oleh itu, amat penting bagi membina kesedaran dalam kalangan pelajar bahawa pelajar bertanggungjawab terhadap pembelajarannya sendiri. Pelajar perlu faham setiap tugasan perlu dilaksanakan oleh pelajar dengan sebaik mungkin serta setiap latihan perlu dibuat dengan amanah, jujur dan bertanggungjawab. Pelajar diberi peluang untuk menyemak sendiri tugasan latihan yang diberikan. Analisis awal menunjukkan terdapat perbezaan dalam markah semakan tugasan oleh pelajar itu sendiri dengan semakan oleh moderator iaitu rakan pelajar, walaupun menggunakan soalan tugasan dan skema yang sama. Ini menunjukkan terdapat isu dalam penyemakan latihan dan tugasan dalam kalangan pelajar untuk subjek sains komputer. Kajian menunjukkan kaedah tinjauan semula setara dua pihak dalam penilaian jurnal adalah baik dan berkesan dalam memastikan penilaian jurnal yang lebih baik dan telus. Berdasarkan perbincangan ini, penyidik mendapati terdapat isu integriti dalam penilaian latihan dan tugasan untuk subjek sains komputer dalam kalangan pelajar dan terdapat potensi dalam penggunaan kaedah moderasi tinjauan semula setara dua pihak bagi membantu pelajar untuk membuat semakan latihan dan tugasan dengan lebih berkesan. Seterusnya, memahami kepentingan integriti dalam pembelajaran sains komputer. Hasil analisis awal daripada markah tugasan pra untuk subtopik looping dan topik pengaturcaraan menunjukkan terdapat jumlah perbezaan markah yang besar sehingga 14 markah daripada 30 markah maksimum iaitu 46.7%. Di antara semakan pra-moderasi dengan pasca moderasi. Hasil temubual 3 orang pensyarah sains komputer mendapati terdapat 2 isu dalam semakan latihan pelajar yang menyebabkan berlakunya perbezaan markah yang agak besar, iaitu perbezaan pemahaman terhadap cara memberikan markah untuk skema dan persepsi bahawa mendapat markah tinggi lebih penting berbanding keperluan memperbaiki kesilapan. Ini diakui oleh Jones yang menyatakan bahawa hanya 50% pelajar benar-benar memahami situasi dan tindakan ketidakjujuran, sementara kajian McCabe, Trevino dan Butterfield menyatakan kebanyakan pelajar di universiti pernah mempunyai pengalaman menipu dalam pembelajaran dan tugasan semasa di sekolah tinggi. Objektif kajian ini adalah mengkaji keberkesanan penggunaan moderasi tinjauan semula setara dua pihak dalam membantu pelajar meningkatkan integriti semakan latihan. Dan persoalan kajian adalah adakah moderasi tinjauan semula setara dua pihak dapat memberikan kesan yang signifikan terhadap penilaian yang berintegriti dalam subjek sains komputer. Pusat Integriti Akademik Antarabangsa mendefinisikan integriti akademik sebagai komitmen terhadap 5 nilai utama iaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, sikap, menghormati dan tanggungjawab. Dan menurut Fisherman, pelajar dikatakan adil antara satu sama lain jika mereka jujur dan amanah dalam tugasan kendiri serta bertanggungjawab untuk menyatakan tidak kepada perbuatan yang salah selain memegang accountability terhadap kesalahannya sendiri. Tinjauan semula setara dua pihak ialah satu kaedah untuk mengesahkan kerja akademik, membantu meningkatkan kualiti penyelidikan yang diterbitkan dan mampu meningkatkan komunikasi dalam komuniti penyelidikan. 4 jenis tinjauan semula setara iaitu single blind, double blind, triple blind dan open blind. Dalam single blind, penyemak mengetahui nama penulis dan penulis tidak mengetahui identiti penyemak. Dalam kaedah double blind pula, kedua-dua penulis dan penyemak tidak mengetahui identiti masing-masing. Bagi kaedah triple blind, penyemak tidak dikenali dan identiti penulis tidak diketahui oleh penyemak dan editor. Artikel tidak dikenali pada peringkat penyerahan dan dikendalikan sedemikian rupa untuk meminimkan sebarang kecenderungan potensi terhadap pengarang. Sementara bagi open review, kedua-dua penulis dan penyemak diketahui. Dalam kajian ini, double blind review ataupun tinjauan semula setara pihak digunakan sebagai kaedah bagi menyemak tugas latihan pelajar. Social, Casely dan Elsevier menyatakan tinjauan semula setara dua pihak dilihat sebagai lebih adil dan lebih objektif kerana tinjauan
tinjauan semula setara dua pihak kurang berat sebelah. Kajian ini menggunakan reka bentuk penyelidikan eksperimen menggunakan kaedah kuantitatif kuasa eksperimen bagi memperoleh data kajian. Reka bentuk kajian ini melibatkan kaedah kuantitatif ujian pra dan ujian pascal yang dibuat sesuai dengan keperluan kajian. Sampel kajian ini melibatkan seramai 42 orang pelajar daripada dua kelas. Pelajar-pelajar ini mempunyai latar belakang yang sama dan mengambil subjek sains komputer. Instrumen kajian ini menggunakan set soalan subtopik looping dalam topik pengetahuan corak. Set soalan adalah sama tetapi dijawab oleh dua set pelajar yang berbeza yang mempunyai latar belakang yang sama. Pelajar set A dan pelajar set B diberikan taklimat dalam sesi berbeza sebelum aktiviti dijalankan. Pelajar seterusnya mengambil ujian. Pelajar set A menjalankan sesi semakan tugasan ujian setelah selesai ujian. Dalam semakan tugasan ujian oleh pelajar set A, pelajar menyemak sendiri jawapan mereka. Pelajar diberikan masa 10 minit untuk buat semakan. Maka semakan tugasan ujian diambil bagi analisis dapatan. Dalam sesi lain bersama pelajar set B, setelah pelajar set B menjawab soalan tugasan, mereka membuat moderasi terhadap semakan tugasan oleh pelajar set A. Pelajar set B tidak mengetahui identiti pelajar set A tersebut, maka moderasi semakan tugasan ujian diambil bagi analisis dapatan. Seterusnya, penerangan diberikan tentang kaedah moderasi tinjauan secara dua pihak untuk penilaian. Setelah selesai sesi penerangan, pelajar diberikan masa 10 minit untuk membuat semakan terhadap jawapan tugasan masing-masing. Maka semakan tugasan ujian diambil bagi analisis dapatan. Dalam sesi lain bersama pelajar set A, mereka membuat moderasi terhadap semakan tugasan oleh pelajar set B. Pelajar set A tidak mengetahui identiti pelajar set B tersebut, maka semakan tugasan ujian diambil bagi analisis dapatan. Analisis biasa markah pemeriksa moderator kemudiannya dilaksanakan. Hasil ujian T sampel berpasangan ditunjukkan pada jadual. Min jumlah beza markah semakan tugasan ujian pelajar set A adalah 6.62. Manakala min jumlah beza markah semakan tugasan ujian pelajar set B adalah 3.10. Graf menunjukkan perbandingan kualiti penilaian pelajar set A dan pelajar set B dalam semakan tugasan ujian. Daripada graf taburan markah dapat diperhatikan jumlah beza markah pemeriksa moderator semakan tugasan pelajar untuk pelajar set B menghampiri garis min dan seramai 8 orang pelajar atau 3.8% pelajar mendapat beza markah kosong berbanding taburan markah untuk pelajar set A. Ini menunjukkan semakan pelajar set B dalam semakan tugasan ujian lebih tepat berbanding semakan tugasan ujian pelajar set A. Ini membuktikan penggunaan kaedah moderasi tinjauan semula setara dua pihak adalah baik. Hasil analisis SPSS menunjukkan nilai signifikan adalah 0.027 tidak melebihi 0.05, maka H0 ditolak. Pada aras kaitan 0.05 terdapat perbezaan signifikan dari segi kualiti moderasi menggunakan tinjauan semula setara dua pihak dalam subjek sains komputer. Keputusan ujian pra dan ujian pasca menunjukkan moderasi tinjauan semula setara dua pihak telah menghasilkan kualiti penilaian yang lebih baik. Dapatan ini menunjukkan pencapaian akhir adalah lebih baik dibanding pencapaian awal dalam semakan tugasan oleh pelajar. Kualiti penilaian tugasan tiap pelajar meningkat berbanding sebelum menggunakan kaedah moderasi tinjauan semula setara dua pihak. Hasil dapatan kajian menunjukkan pelajar lebih telus dalam buat penilaian setelah memahami kepentingan penilaian yang baik dan memahami standard penilaian dalam pemakaian tugasan pelajar. Dari sudut keberhasilan pelajar, penggunaan kaedah tinjauan semula setara dua pihak menyebabkan pelajar memahami kepentingan semakan secara telus dan pelajar berjaya membuat semakan latihan dengan lebih baik. Ini membolehkan pelajar memahami kepentingan untuk membuat latihan dengan lebih baik supaya dapat memberi markah latihan yang lebih baik. Ini secara langsung meningkatkan keberhasilan pelajar bagi subjek sains komputer. Ini selari dengan kajian Ghost et al. Yang berpendapat penggunaan tinjauan setara semula dua pihak berkesan dalam mengurangkan berat sebelah dalam membuat penilaian. Elsevier turut bersetuju dengan penggunaan tinjauan semula setara dua pihak kerana penilaian dibuat berdasarkan kandungan kertas mereka dan bukannya atas faktor identiti pelajar. Oleh itu, penggunaan tinjauan semula setara dua pihak berkesan dalam meningkatkan aktiviti pelajar khususnya untuk subjek sains komputer. Majoriti guru menyokong bahawa kesedaran tentang kepentingan integriti dan pendedahan dalam aktiviti perlu diberikan sebagai usaha untuk meningkatkan integriti. Kajian ini dilaksanakan bagi mengkaji kesan penggunaan kaedah moderasi tinjauan semula setara dua pihak bagi membantu pelajar sains komputer untuk membuat semakan penilaian yang berkualiti dan telus. Analisis yang dijalankan menunjukkan kualiti penilaian pelajar meningkat selepas menggunakan kaedah moderasi tinjauan semula setara dua pihak. Ini menunjukkan penggunaan kaedah moderasi tinjauan setara dua pihak memberi kesan yang signifikan terhadap kualiti penilaian pelajar. Pada masa hadapan, kajian penggunaan kaedah moderasi tinjauan semula setara dua pihak boleh diperluaskan kepada bidang sampel yang lebih ramai bagi membantu pelajar memahami kepentingan semakan latihan secara telus dan seterusnya dapat meningkatkan integriti pelajar.
Kesimpulannya, penggunaan kaedah moderasi tinjauan semula setara dua pihak sebagai kaedah yang baik bagi melatih pelajar memahami kepentingan penilaian yang terus dan berkualiti. Seterusnya, meningkatkan integriti pelajar. Pendekatan ini secara langsung dapat memastikan integriti pelajar dipelihara. Seterusnya, meningkatkan keberhasilan pelajar. Terima kasih.